Silakan. Mana? Balik. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengusi yang saya muliakan, pengusi dan adik dan kuasa, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan bersama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sekali kita rasa beruntung pasal apabila pengusi berceramah dia ucapkan salam dan saya berceramah pula, saya akan ucapkan salam. Jadi salam itu bukan salam saja, dapat rahmat dan dapat keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalam, sejahtera. Tuan dapat ucapan kesejahteraan. Yang kedua, rahmatullah, tuan-tuan berdapat rahmat. Hidup dapat rahmat dan mati orang kata Allah yarham, semoga Allah merahmati. Kemudian wabarakatuh dan keberkatan. Apa makna keberkatan? Kebaikan sepanjang zaman. Kita dapat salam satu, rahmat satu, keberkatan satu. Tiga dapat. Jadi tuan-tuan datang dengan ceramah ini dapat tiga. Sejahtera pun dapat, rahmat pun dapat, keberkatan pun dapat. Yang kedua, tuan-tuan dapat apa lagi? Dapat ilmu. Dan kalau kita ada ilmu, ilmu bertambah. Dan kalau tak ada ilmu, dapat ilmu lagi dua. Dan yang ketiga, kita melepaskan tanggungjawab kita, kerana talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu itu fardu atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Tiga dah untuk. Yang keempat,
apabila bertemu dengan majlis yang menyebut nama Allah, kita mudah-mudahan dapat rahmat. Dan kalau ada majlis yang tidak menyebut nama Allah, turun musibah, kita tak kena musibah 3-4 daun tu. Untuk ilmu dari buayan sampailah ke liang lahat, kita telah cari 3 sebab mengapa untuk ilmu. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Yang tiga, menyampaikan kepada orang lain. 3 itu. Jadi kita malam ni menyambut sambutan Nabi, sambutan Maulid Rasul. Dulu kita sebut Maulud, sekarang sebut Maulid. Yang benarnya Maulid. Maulud maknanya itu orang yang dilahirkan. Maulid maksudnya tarikh lahir. Itu kelebihan. Biasanya kita mengadakan sambutan Maulid ni pada anak-anak kita yang masih hidup. Kita adakan sambutan hari jadi. Pernah tak kita mengadakan sambutan hari jadi anak kita yang telah meninggal? Tak ada orang buat. Tetapi sekarang kita adakan sambutan hari jadi kepada Nabi yang telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Itu kelebihan. Kita adakan sambutan Nabi yang telah meninggal pasal mengenangkan jasa yang dilaksanakan oleh Nabi itu amat luas. Nasib baik Nabi itu dilahirkan dan menyampaikan ilmu kepada kita, menyampaikan iman kepada kita, menyampaikan Islam kepada kita. Jadi kita jadi sebagai seorang manusia. Kalau tidak, dikatakan sejarah, kalau Nabi Muhammad tak lahir, maka manusia sebagai binatang. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya nikmat yang paling nikmat iman dan nikmat Islam. Kita lah pergunakan nikmat iman dan nikmat Islam itu sepenuh-penuhnya supaya kita tidak rasa menyesal di padang mahsyar besok. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini ramai pasal kita ada sambutan Nabi, sambutan Maulid Nabi ni pasal cintakan Nabi. Apa doa kita? Allahumma inni uhibbuka, ya Allah aku cintakan kepadamu ya Allah. Wa uhibbu man yuhibbuka, dan aku cintakan orang yang cintakan kepadamu. Siapa cinta Allah? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan orang-orang alim dan orang syuhada dan salihin, siddiqin, syuhada. Cintakan Allah, cintakan orang yang cintakan kepada Allah. Dan wa uhibbu amalan tuqarribuni ila hubbik, dan aku cintakan amalan yang boleh mendekatkan aku kepada mencintakan kepada ya Allah. Doa hari, Allahumma inni uhibbuka wa uhibbu man yuhibbuka wa uhibbu amalan yuqarribuni ila hubbik, dan aku cintakan amalan yang boleh mendekatkan aku untuk mencintaimu ya Allah. Maka Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah ikut Nabi. Nanti Allah akan sayangkan kepadamu dan ampunkan dosa. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikut Nabi itu. Apa ikut Nabi? Apa sunnah Nabi kita buat. Sunnah Nabi kita laksanakan. Nanti kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah dah sayangkan kita, selesai masalah. Allah memang sayangkan kepada kita. Carilah jalan supaya Allah lebih sayang lagi kepada kita. Kalau kita disayangi oleh Allah Subhanahu, selesai masalah. Itu saya pesankan dan amalkan
wirid, amalkan zikir, amalkan salawat. Salawat sekurang-kurang sehari 100 kali salawat kalau rajin. Kalau tak rajin, tak payah, tidur aja lah. Kalau rajin 10 kali pagi, 10 kali petang, jadilah. Barang siapa membaca selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, nanti dapat syafaat Nabi di padang mahsyar besok. Nanti dapat syafaat Nabi di padang mahsyar 10 kali, sedikit je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Cukuplah 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Selawat malaikat doa. Selawat Allah Taala memberikan rahmat. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam. Gitu. Boleh. Selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Kalau boleh 100 kali pagi-pagi. Kalau tak boleh 20 kali. Tak boleh 40 kali. Tak boleh 10 kali. Tak boleh, tak payahlah. Habis sebagai mukadimah. Belum start ini. Yang kedua, kita lihat bilakah mulanya sambutan maulid Nabi, maulid Rasul ni. Dimulakan sejarah mengatakan pada pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kesenangan, kemewahan, kekayaan, kesenangan kepada rakyat orang Islam di Mesir ketika itu. Senang. Tiap-tiap rumah ada kebun taman bunga. Hebat. Ada laman cantik rumah. Malam-malam pintu dan tingkap tidak ditutup, pasal membiarkan angin masuk rumah dengan bau-bauan wangian-wangian bunga-bungaan yang tanam laman-laman. Pencuri pun tak ada. Pencuri pun tak ada. Pencuri pun dah senang. Senang lenang. Biasalah. Kita ni kalau senang, lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguhnya manusia itu menjadi sombong apabila ia sudah senang lenang. Itulah. Senang, suka, leka, asyik, gembira, lupakan tanggungjawab sebagai orang Islam, lupakan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak solat, tak berpuasa, tak beribadat, tidak baca Quran, senang lenang, suka. Biasalah. Apabila lupa, Allah Ta'ala turunkan cobaan, dipanggil nikmatul jazab, musibatul jazab, musibat sebagai balasan. Lupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa mereka. Kalau kita baca tentang 10 tahun 20 tahun yang lalu di Sabah, hari Christmas tu, hari 25 malam tu, diadakan pesta bersuka-sukaan. Diberinya ayam minum arak. Ayam minum arak. Mabuklah orang tua. Kemudian
diberinya kucing minum arak, mabuk pula kucing itu. Kemudian diberinya anjing minum arak pula, mabuk pula anjing itu. Dekat maghrib, orang manusia biasa minum arak, mabuk pula orang tua-tua. Malam sikit lagi gelap, jadikan tarian bogel. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, telanjang bogel habis tari-nari. Tuan-tuan bayang, orang tua-tua bogel, buruk no-tua. Pukul 12 malam, tutup majlis itu. Pukul 1 malam lebih kurang, datanglah cubaan Allah Ta'ala, ribu taubat, mati habis orang kampung itu. Walaupun orang Kristian, orang Islam Kristian, tetapi itulah balasan Allah SWT. Begitulah juga babamu ini di Sulawesi, tenggelam, tak tahu apa dosa itu. Memang ikut teorinya, memanglah dia berbumi, tetapi itu adalah mungkin musibatul jazak, musibat sebagai balasan. Mungkin ada orang yang buat maksiat, Tuan turun balik, semua kena, dia tak kira. Dah apa yang kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang takkan menipu orang-orang zalim saja. Orang tak zalim pun kena, tapi dia pada mahsyar besok dikira balik. Saya tenggelam, dia kelam tu tutup tanah, nak selamat tak boleh, licin tanah, menjerit-jerit dalam tanah itu, siapa pun tak buat apa. Itulah balasan tanah. Tak tahu dah sama ada buat maksiat tak tahu cerita, tapi begitulah balasan Allah SWT. Mati satu kampung habis pik palu itu. Begitulah di Mesir. Akhirnya Tuan turunkan sungai Nil, surutkan sungai Nil itu. Sungai Nil itu kalau surut habislah, tak ada air limpahkan, dia punya sawah-sawah ladang-ladang dia. Mulalah makan sikit habis. Lama-lama habis langsung makanan, tak ada makanan langsung. Makanan datang pula. Berapa lama datang, habis datang, makan anjing pula. Bergelimpangan orang mati setiap hari di jalan-jalan raya mati. Akhirnya anjing habis, kucing pula makannya. Kucing dan licin makannya. Apa yang nak makan? Makan manusia akhirnya. Manusia makan manusia. Begitulah. Akhirnya minta bantuan dari luar negara, dapatlah bantuan, dan akhirnya pulihlah ekonomi mereka. Diadakan sambutan maulid Nabi beliau semula, supaya diadakan syarahan-syarahan. Itu mulanya sambutan maulid Nabi Rasulullah SAW. Sejarahnya bermulanya sambutan maulid Rasulullah. Sekarang kita lihat pula, kita ni lihat Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dia kata, aku dengar, aku lihat dalam al-wah, dalam luh, ada umat yang boleh beri syafaat dan diterima syafaat. Berilah perkara itu pada umat aku. Allah Ta'ala kata tak dapat, tak boleh. Aku beri ke umat Muhammad SAW. Itu satu itu. Kita pun boleh beri syafaat. Siapa? Orang-orang soleh, orang-orang syuhada, orang-orang alim boleh beri syafaat. Ya Allah, aku lihat ada umat yang boleh hafal Al-Quran dan dia boleh baca dengan melihat Al-Quran. Berilah umat aku. Tidak, aku beri umat Muhammad SAW. Ya Allah,
Aku dengar ada umat yang buat salah satu dikira satu, dibuat baik satu dibagi pahala berganda-ganda. Berilah umat aku, umat itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan, ada umat yang buat dosa, bertaubat, Allah ampunkan dosanya. Berilah umat aku, tidak aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kelebihan umat kita ni, kelebihan kita. Nabi pun minta lagi berapa? 3. Yang pertama, umat aku jangan panjang sangat umur. 1. Yang kedua, umat aku jangan kaya sangat. Yang ketiga, kalau jahat bagaimana umat aku, jangan turunkan bala bencana secepat mungkin. Tangguh 3 lagi, makbul buat. Yang pertama, jangan kaya sangat. Yang kedua, yang pertama, jangan umur panjang sangat. Yang kedua, jangan kaya sangat. Yang tiga, kalau jahat bagaimanapun jangan turunkan. Itu 3 dapat kita. Yang pertama, jangan panjang umur sangat. Nah, umur itu je. Umur itu apa? A'mal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60, itu umur kita. Umat zaman dulu panjang-panjang. Nabi Nuh saja 950 tahun umurnya. Kita 70, 80. Paling banyak 120. Nasib baik umur kita pendek. Kalau panjang kita bagaimana agak-agak? Kalau umur tentang 1000 tahun lah, macam mana agak-agak? Kerajaan pening nak bayar pencen. Bukan kerajaan pening, anak cucu pun pening tengok datuk dia. Tengok datuk tak mati-mati orang tu. Kita 2 minta. Yang pertama, jangan mati mengejut. Yang kedua, jangan nyanyuk. 2 minta. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami mengejut. 1. Yang kedua, jangan nyanyuk. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kedekut, daripada penakut dan daripada nyanyuk. Jangan nyanyuk. Apa cara nak hilangkan nyanyuk? Rajin-rajin baca Quran. Itu aja. Tak nyanyuk, insya-Allah. Rajin-rajin baca Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Nanti hari kiamat akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Betul. Saya pesankan tuan, baca Quran. Sekurang-kurangnya sehari 100 ayat. Kalau nak tidur, baca 3 surah. Surah Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. 38 ayat. Jangan tangguh dah. Barang siapa rajin baca Quran, nanti kuburnya terang benderang. Malaikat takkan tanya soalan susah di alam barzakh nanti. Itu yang pertama. Tangan dengan yang kedua, minta Allah ini a'udzubika minal jubni wal bukli wal haram. Minta jangan nyanyuk. Nyanyuk ni siapa suka? Isteri suka, isteri pun tak suka. Suami lagi tak suka. Awak nyanyuk lah, saya kahwin lain awak tahu. Itu suami itu. Isteri tengok saya, mula sayang, tak apa bang, tak bang, lama bang, bila nak gol bang, tak tahan dia. Yang kedua, jangan kaya sangat. Jangan kaya sangat. Orang yang kaya, orang miskin. Orang miskin masuk surga dahulu 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Orang miskin masuk surga dulu 500 tahun sebelum orang kaya.
Jadi bukan kita nak jadi kaya, tak kaya tak apa, tetapi jangan kaya kedekut. Miskin redha, kaya yang pemurah. Ingat, miskin yang redha, kaya yang pemurah. Jangan kaya yang kedekut, miskin yang tak redha. Jangan. Duit ada, rajin-rajin sedekah. Jangan sayang duit. Sayang duit, mati tinggal duit. Jangan minta kaya. Nabi minta miskin. Ada sebuah kisah, seorang nak minta kaya, dia tak semayang. Satu hari dia semayang di masjid, nak minta kaya, dia semayang masjid. Nampak gelap-gelap tu berbulu tangan orang. Ini malaikat ni, aku nak minta kaya lah. Dipeluknya orang tu, saya mau kaya, dia kata. Orangnya kaya sudah habis, kacang ada. Rupanya menjadi jual roti. Bukan malaikat, menjadi jual roti. Itu salah. Itu sebabnya kita ni, Nabi dah as-sakhiyu qarib minal jannah, orang dekat kepada syurga. Jangan jadi kedekut, jadi orang pemurah. Sebenarnya pagi-pagi terbangun malaikat doa pun, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang rajin nafkah itu gantian. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantikan orang kedekut itu kerugian, kebinasaan. Kedekut, susah hidup, bimbang aja. Orang datang ke rumah bimbang nak buat kopi, habis kopi aku. Jangan. Yang tiga, jangan turunkan balik, habis. Habis. Yang keempat, kita lihat pula Nabi SAW. Nabi kata, laqad nala Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu ikutan yang sangat baik. Kita ambil apa yang patut ikut. Man sanna sunnati, barang siapa suka ke sunnahku, man ahabba sunnati, bukan man raiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka sunnahku, bukan dari golonganku. Ikut Nabi. Contohnya, apa Nabi buat dari segi akhlak? Nabi dengan para sahabat cukup sayang, diberinya gelaran yang elok-elok sahabat, disayangi sahabat. Orang Rom pun heran bagaimana orang sayang Nabi. Nabi sayang sahabat. Nabi dengan isterinya boleh bergurau senda lagi. Itu pesan apa Nabi itu? Ahlul jannah kullu lainin sahlin qaribin. Kullu al-jannah kullu lainin sahlin qaribin, kullu lainin sahlin qaribin. Ahli syurga itu setiap orang lembut, mudah, mesra orang. Wa al-jannah ahli syarid wa qabattara, ahli nar ahli syarid wa qabattara. Ahli neraka itu orang yang kasar dan keras kepada keluarga. Yang keras kepada keluarga. Nabi pernah bergurau senda dengan Aisyah, berkejauh lari. Apa Aisyah kata? Sabaqani wa sabaqtuhu. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang kalah. Dia boleh bergurau senda, berkejauh lari dengan sini. Boleh tak kita buat itu agak? Pak Imam, kita boleh buat berkejauh lari dekat isteri kampung. Orang tengok Pak Imam berkejauh lari, nak buang biat Pak Imam dia kata. Pernah berurut dia berebut ais timba dengan isteri. Tetapi isteri walau bagaimanapun boleh bernasihat kepada suaminya. Satu hari Nabi
pergi perjanjian Hudaybiyah. Habis perjanjian Hudaybiyah, Nabi perintahkan sahabat sembelih kambing untuk membuka kain umrah. Dia sudah pakai ihram, tapi tak boleh masuk Mekah. Ihram sudah pakai, nak buka mesti bayar dam. Nabi sahabat tak nak potong kambing. Merah muka Nabi nak marah. Datang isteri, ya Rasulullah, engkau lah sembelih dulu ya Rasulullah, nanti sahabat akan ikut. Nabi pun ikut cakap isterinya. Nabi pun sembelih, sahabat pun sembelih. Isteri nasihat. Nabi sembelih berapa ekor? 63 ekor. Orang faham umur Nabi pun 63 tahun. Itu cara dia. Nak mengajar isteri, jangan marah suami. Suami balik rumah bercerita, hari Nabi tak bagus, rugi lagi. Awak bodoh, marah pula suami. Udahlah kau rugi, kena bodoh lagi. Pujuk suami tak apa bang, besok lusa untunglah pula hari ni rugi yang ambil saudara. Saya. Kemudian Nabi dengan cucunya pula, Husain Hasan. Nabi tengah sembahyang, tengah sujud, naik tekuk Nabi. Nabi dulu naik. Nabi tak bangun dari sujud, melainkan cucunya nak pergi, baru dia bangun. Tunggu. Para sahabat sembahyang belakang pun tunggu. Lama sangat Nabi sujud, apa hal ni? Cuma kalau kita lah gimana kakak? Tengah-tengah sujud, cucu naik tekuk. Cucu gemuk-gemuk pula tu. Angkat, tak ada apa. Dia fikir lepas sembahyang pun lipas budak negang kata. Begitu. Tu Nabi dengan cucu. Begitulah Nabi dengan orang ramai pemurah. Satu hari Nabi beli baju di kedai. Nabi pakai terus baju tu. Keluar kedai, orang minta, Nabi bagi. Beli lagi selai, minta lagi, naik lagi. Yang kedua naik tak beli dah, duit dah habis. Begitu pemurahnya sebab Nabi itu. Terus Nabi bulan Ramadan, pemberiannya macam angin, laju sangat pemberian. Sedekah. Itu sebab Nabi tidak pernah makan kenyang 3 hari betul-betul. Nabi tak pernah makan kenyang betul-betul, tak pernah. Begitulah susah hidup Nabi itu. Kita sekarang tak ada masalah, senang. Jadi terlihat Nabi pula. Nabi mukanya putihnya kemerah-merahan, bulu keningnya bercantum, hampir bercantum, hidungnya mancung, lehernya jinjang, dada dan perutnya sejajar. Kalau Nabi mandi, meluncur air turun ke bawah. Kalau kita mandi pula, sangkut air kat perut. Itu kelebihan kita pula. Ya. Jari-jarinya tebal. Gitu. Mukanya yang lebih cantik dari bulan purnama. Seorang sahabat kita tengok bulan, tengok muka Nabi, tengok bulan, tengok muka Nabi. Cantik Nabi lagi pada bulan. Tu anta syamsun, anta badrun. Engkau lah matahari, engkau lah bulan purnama. Cantik. Itu sebabnya para sahabat rindu pada Nabi. Seorang sahabat yang Tauban kurus kering dia. Nabi diriwayat Tauban mengaku kau kurus. Ya Rasulullah, dia kata, aku kurus ni kerana dah lama tak bertemu denganmu ya Rasulullah. Kalau di dunia ni aku tak bertemu, aku bimbang di padang mahsyar di syurga besok, aku tak jumpa kau ya Rasulullah. Aku tahu makammu amat jauh tinggi martabat. Nabi kita tu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cintakan aku, nanti bersama-sama aku di syurga. Itu sebabnya saya kisah tadi,
kita cintakan Nabi lebih dari cintakan diri sendiri, cintakan Nabi, memperbanyakkan salawat, memperbanyakkan sunnah, sekurang-kurang bangun tengah malam itu susah. Salawat mungkin mudah, ikut Nabi. Nabi boleh bangun pagi sembahyang tahajud, sedangkan Nabi itu di antara orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Syurga, confirm ke syurga. Malam-malam bengkak-bengkak kakinya kerana bangun lama sangat. Aisyah berkata, ya Rasulullah, buat apa kau teruk kau nak confirm masuk syurga, Allah nak ampunkan dosa. Apa Nabi kata? Wahai Aisyah, tidakkah aku termasuk orang yang pandai ucapkan terima kasih kepada Allah? Tidakkah aku mau jadi seorang hamba yang pandai terima kasih? Pasal aku confirm masuk surga itulah aku sembahyang lebih banyak lagi. Confirm. Kita dah confirm tak sembahyang lah. Tapi oleh kerana confirm mesti masuk lah. Perbanyak lagi solat, pasal ucapkan syukur terima kasih kepada Allah SWT kerana dah janji dah akan masuk surga. Mengapa kita tak? Memanglah bangun pagi itu payah, memang payah. Bayangkan, tidur itu nikmat sementara saja. Nikmat syurga selama-lamanya. Pilihlah antara nikmat tidur sementara, yang nikmat tu hanya sementara, yang nikmat syurga yang selama-lamanya. Mengapa kita tak pilih nikmat yang selama-lamanya? Mengapa kita pilih nikmat yang sekejap? Tidur itu mati sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Tuan-tuan yang masih belum bangun malam-malam, bangun pagi besok. Bangun pukul 5 pagi pun boleh. Sembahyang subuh lambat 5:40. Bangun, mandi ke, berduduk ke, sembahyang tahajud 2 rakaat. Sembahyang witir 1 rakaat pada rakaat mula-mula. Tunggu solat subuh. Bekerja. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah di waktu malam walaupun sekejap, walaupun sekejap. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sore mereka istighfar. Di waktu malam bangun, qumil laila illa qalila, bangun waktu walaupun sekejap je. Para siapa yang bangun sembahyang tahajud malam, nanti kubur terang-terang seperti matahari baru terbit. Barang siapa bangun tahajud di waktu malam, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Kita menungkan begini, besok kalau kita mati, bukan kalau, memang mati, dikebumikan orang, ditanam dengan dalam tanah sempit, panas, gelap, gelita. Di waktu malam lagi gelap, waktu siang pun gelap, malam gelap. Tetapi kan sembahyang tahajud terang menderang seperti matahari baru terbit. Suka kita mati pun suka, tak takut mati. Pasal apa takut mati? Pasal amalan tak cukup. Amalan kalau cukup,
bersedia mati sebelum mati. Bersedia mati sebelum mati. Sebelum melawat ke kuburan, bersiap sedia untuk masuk dalam kubur. Kenapa? Sebelum melawat kubur, bersiap sedia untuk masuk dalam kubur. Yang kita bimbangkan, kalau mati hari ini, persiapan untuk mati tak cukup. Itu bimbang. Persiapan. Apa Nabi kata? Yattabi'ul maitata thalathatu. Mayat akan diiringi oleh 3. Ahlu wa malu wa amalu. Warganya, amalan, hartanya dan amalan. Fayarju'nani 2 balik. Apa balik? Ahlu wa malu. Warga balik, harta 2 balik. Mereka balik. Wa yabqa wahid, yang tinggal 1. Wa huwa amalu, amalan tinggal. Kalau amalan tak cukup, nak ke mana kita? Menyesal tepi kubur tak kesudahan. Kalaulah kuburan malu, lau kunna nasma'u au naqil, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku fikir, kalau aku dengar ceramah-ceramah ini, tak masuk neraka sa'ir. Tetapi apa kan daya dah lepas. Dulu suka senang, gembira, berbahagia. Itu sebabnya kita ni terbagi pada 4 golongan. Yang pertama, berbahagia dunia akhirat. Yang kedua, berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat. Yang tiga, tak berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Yang tiga, dunia pun tak berbahagia, akhirat pun tak berbahagia. Kita ambil 2, sama ada berbahagia dunia dan akhirat, atau berbahagia di akhirat, tak berbahagia dunia, tak apa. Begitu. Kita minta berbahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. Di samping itu, boleh kami daripada azab api neraka. Itu senang aja. Jadi saya pesan tuan, kita mesti jangan buang masa. Ada masa lapang, beribadatlah. Kurang-kurang zikir Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir 100 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Cukup 3 tu. Kalau malas, kalau rajin, tambah. Istighfar, jangan lupa. Itulah saya cinta Nabi pada hamba-Nya. Dia berkata, barang siapa istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Allah ampunkan dosanya, walaupun sebanyak buih laut. Dosanya banyak itu, Allah ampunkan dosa. Jadi harapan kita surga itu cerah. Istighfar saja. Lepas sembahyang istighfar Rasulullah. 3 syarat. Yang pertama, berazam takkan buat lagi, bencikan perbuatan itu, dan takkan buat, takkan buat lagi. InsyaAllah Allah ampunkan dosa. Itulah dan sekalian. Sebenarnya tak habis lagi ni. Boleh sambung lagi? Dan tunggulah saya nak balik. Tak start lagi sebenarnya, tapi masa dah lewat. Jadi tuan-tuan pun buat lapor, saya pun lapor juga. Jadi kita tangguhkan dulu ceramah ni. Banyak lagi saya nak cerita sebenarnya, tapi dah lewat sangat dah. Jadi saya besok ada ke hospital. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada masa-masa yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Dan sebelum saya tangguhkan pada malam ini, kawan-kawan saya tadi ada buat 3 benda. Yang pertama, Kismis Minda ini untuk anak-anak kita
supaya cerdik sikit ya. Saya bacakan Al-Quran yang menerai penuh hati, insya-Allah budak-budak akan terhati dengan cuba-cuba kita usahakan memakan kismis ni. Syaratnya kismis ni makan 21 biji dan jangan makan kepala ikan. Itu antara lain kelebihan. Kalau kita tak tua, tulis jangan makan kepala ikan, jangan makan daun ketumbar, dan jangan membaca tulisan yang kubur. Dan itu untuk kelak hati ya. Pertama. Yang kedua, sini ada surah Yasin. Surah Yasin tak sama surah Yasin yang lain. Surah Yasin ni ada makna sekali, doa-doa yang ada makna dan diiringi istighasah. Istighasah ni maknanya wirid-wirid yang kalau diamalkan akan memenuhi segala hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu Taala. Itu dulu. Yang ketiga, solat biar sempurna. Ini buku solat. Walaupun tuan-tuan dah tahu banyak perkara yang berkenaan dengan solat, tapi di sini saya dengan Ustaz Zaki mengusahakan supaya kita lebih detail lagi. Kadang-kadang ada perkara yang tak perasan kita tinggal ataupun terlajak. Jadi kita tulis dalam buku ini untuk kesempurnaan solat kita, insya-Allah. Jadi begitulah tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan di luar sana, dan barang siapa yang tak bawa duit boleh berhutang. Itu kelebihan dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma la taj'al fina wala ma'ana wala man yad'una syaqiyyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi